Assalamualaikum kepada semua dan kepada Dr. Syarat bin Said. Saya Farisha binti Muhammad Yusof akan membentangkan satu tugasan di bawah tajuk analisis modul latihan keusahawanan. Dalam pembentangan, terdapat beberapa perkara yang penting dalam isi kandungan iaitu pengenalan yang dikategorikan sebagai definisi, analisis modul bagi keempat-empat syarikat dan institusi dalam dan luar negara, juga kesimpulan. Baiklah, yang pertama ialah untuk pengenalan yang mengandungi definisi bagi usahawan dan keusahawanan. Bagi definisi usahawan, terkandung beberapa sudut pandangan iaitu perspektif Islam dan Barat atau konvensional. Menurut Musa, Muhammad Ali, Muhammad Fauzi, Abu Husin, Siti Salwa Matsawari pada tahun 2021, ia adalah dalam perspektif Islam didefinisikan sebagai keseimbangan seseorang usahawan mencapai kejayaan bukan sahaja duniawi, malah berteraskan konsep al-falah iaitu pencapaian cemerlang yang merangkumi aspek kehidupan manusia termasuk kerohanian, kebudayaan dan akhlak yang selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala bagi usahawan dalam perspektif barat atau konvensional pula dinyatakan oleh Nadim Ahmad Richard J. Seymour, ia adalah pemilik perniagaan yang bertujuan untuk mencipta dan mengembangkan aktiviti ekonomi dengan menemui dan menggunakan produk kaedah dan juga pasaran baru untuk mencapai sesuatu nilai tersebut. Selain itu, bagi definisi keusahawanan pula, menurut perspektif barat, ia dalam konteks bahasa Inggeris adalah entrepreneurship, di mana ia adalah sesuatu proses memulakan bisnes atau perusahaan baru. Tambahan pula, perniagaan yang dimulakan proses ini adalah keusahawanan sama ada baru atau tidak selalunya berkembang lebih cepat daripada rakan yang bukan keusahawanan. Ini adalah pendapat Nadim dan juga Richard. Manakala keusahawanan perspektif Islam pula adalah sesuatu yang mempunyai perbezaan antara unsur atau elemen ketuhanan dan kerohanian yang berkait rapat dengan tanggungjawab sebagai hamba atau khalifah bagi memenuhi tuntutan. Ini adalah pendapat daripada Musa, Muhammad Ali, Muhammad Fauzi, Abu Husin juga Siti Salwa. Baiklah, seterusnya ialah analisis bagi modul pendidikan dan pembangunan usahawan bagi keempat-empat syarikat dan institusi luar dan dalam negara. Pertama ialah syarikat dalam Malaysia iaitu SME Corp, di mana ia adalah sebuah agensi yang telah ditubuhkan oleh MITI, juga dikenali sebagai Perbadanan Industri Kecil dan Sederhana yang ditubuhkan pada 2 Mei 1996. Fungsi SME Corp ialah bertujuan untuk penyelidikan dan penyebaran data yang berkaitan dengan PKS dan usahawan. Ia juga menawarkan khidmat kaunseling dan juga nasihat kepada PKS dalam Malaysia. Sebagaimana anda lihat di sini, terdapat 3 senarai program di bawah SME Corp iaitu BNM Funds for SME, MyProna APBMBG dan yang ketiga adalah Prime iaitu Digital Training Program. Bagi IPO program pertama, impiannya ialah mengembangkan operasi mereka dan membuat pelaburan dalam industri yang penting dan dalam bidang teknologi seperti digital hijau dan bioteknologi. Proses bagi program ini terlibatnya syarat bagi saiz kewangan syarikat, syarat bagi purata kewangan syarikat, mengetahui jenis bank yang bersesuaian dengan permohonan, cara memohon manakala apabila terdapat pergantian aset syarikat yang rosak akibat banjir seperti mesin dan logik yang telah dibaiki atau diganti. Model kerja juga disediakan. Maka bagi program ini, dengan adanya fasiliti yang disediakan yang berkenaan dengan DRF, maka seseorang usahawan akan menghadapi kesulitan dalam perniagaan akibat pencana akan lebih meningkatkan diri dalam memajukan diri dalam perniagaan. Justeru, bagi teori ciri-ciri keusahawanan yang berjaya dalam perspektif Islam ialah berterusan dalam memajukan diri adalah berkait rapat dengan program ini. Bagi IPO program kedua pula, inputnya ialah mengajar golongan muda tentang budaya keusahawanan, ciri-ciri usahawan dan pembangunan inisiatif keusahawanan sosial. Manakala proses yang terlibat adalah tarikh, tempat mula, ciri disempurnakan oleh penyampai modul serta tarikh tamat. Bagi output program ini, yang membantu memilih usahawan belia seterusnya diangkat sebagai ikon keusahawanan beli yang membantu untuk menyediakan kertas kerja, kertas rancangan perniagaan, meningkatkan pengetahuan perniagaan termasuk aspek pentadbiran dan pemasaran. Seperti dalam program ini, ia berkait rapat dengan usahawan, ciri-ciri usahawan yang berjaya menurut perspektif Islam iaitu berpengetahuan. Jika seseorang berpengetahuan, maka ia segala tindak tanduknya berlandaskan ilmu dalam bijaksana dalam segala perbuatannya. Seperti ini kerana adalah agama Islam juga mengajar umatnya untuk sentiasa menimba ilmu kerana ilmu adalah sangat luas. Maka dengan adanya modul ini, ia dapat meningkatkan pengetahuan perniagaan yang disediakan oleh KBS. Bagi IPO program ketiga pula, inputnya ialah menyokong perniagaan mikro, kecil dan sederhana semasa mereka memulakan transformasi digital mereka. Terdapat beberapa
proses iaitu tarikh promosi bermula, tempoh pendaftaran, langkah yang perlu diambil sekiranya sudah tamat tempoh, pengetahuan status permohonan, yuran yang diperlukan serta tarikh tamat promosi. Bagi output program ini, usahawan dapat mendigitalkan program perniagaan mereka melalui 5 aplikasi iaitu WhatsApp, Instagram, Google Maps dan banyak lagi. Seperti yang dinyatakan ini, usahawan dapat menambah baik perniagaan mereka dan dalam mempelajari ilmu pendigitalan. Ini menunjukkan bahawa usahawan mempunyai keinginan dalam meningkatkan mutu perniagaan ke arah lebih moden adalah usahawan yang bersifat proaktif. Menurut daripada apa yang dipelajari, Lamkin dan Tess menyatakan bahawa akibat daripada bersikap proaktif akan lebih membuatkan usahawan itu bersikap keusahawanan dalam mempunyai berpandangan hadapan, iaitu mereka akan lebih melibatkan diri mereka dalam aktiviti usaha niaga yang inovatif atau baharu. Baiklah, seterusnya ialah institusi dalam Malaysia yang menyediakan modul atau program keusahawanan ialah Universiti Teknologi Malaysia. Pada tahun 1904, ia bermula dengan sekolah teknik tertiar di mana ia dibuka di Well Road iaitu Jalan Raja Chulen, di mana ia melatih pembantah teknikal bagi jabatan-jabatan negeri Melayu seperti Jabatan Kerja Raya, Jabatan Kereta Api dan Jabatan Ukur. Ini merupakan permulaan penubuhan institusi ini. Dan pada akhirnya, pada tahun 1 April 1975, universiti ini secara rasminya menukarkan nama Universiti Teknologi Malaysia dan pada hari itu diingati selama-lamanya dalam sejarah UTM. UTM pula berfungsi sebagai menyumbang kepada modal insan melalui pendidikan berkualiti, menyedia pemimpinan, sumbangan dalam penyelidikan dan inovasi, meningkatkan pandangan global ke arah universiti berprestasi tinggi, juga menyumbang perkhidmatan kepada masyarakat, menerusi tanggungjawab sosial universiti dan program outreach. Terdapat 3 jenis program keusahawanan di bawah UTM iaitu Sustainable Entrepreneur, Mindset Showcase SAMS 8.0, UiTM Excel Webinar, Program Keusahawanan Impact Digital Entrepreneurship Apprentice at Idea at KPT. Baiklah, bagi IPO pertama ini, inputnya ialah pelajar akan membangunkan budaya kreativiti dan keusahawanan. Manakala proses pula, ia akan melibatkan fasa pertama iaitu pendaftaran, fasa kedua iaitu evaluasi, panel penilai dan juga hadiah. Bagi output program ini, pelajar atau usahawan muda dapat mempelajari cara bagaimana hendak membina bisnes model canvas bagi tujuan pelan permulaan perniagaan. Ia juga dapat melahirkan usahawan yang berfikiran inovatif serta bijak dalam mengatur strategi perniagaan. Komennya di sini, program ini mengajar usahawan muda untuk menggunakan BMC dengan betul serta menjadikan produk usahawan yang berjaya dalam mencipta sejarah mengeluarkan produk atau servis yang berinovatif serta memberi nilai terhadap mengajar usahawan untuk lebih peka tentang pentingnya BMC dalam satu proses utama dalam keusahawanan. BMC juga berguna dalam perniagaan kerana usahawan sangat penting untuk menyelidik dan mengumpul data asas bukan sahaja saingan mereka tetapi juga pembekal atau rakan kongsi perniagaan mereka juga. Bagi IPO program kedua pula, inputnya ialah program ini mengadakan perbincangan tentang pengalaman menjadi usahawan dan nasihat untuk berkembang maju dalam bidang perdagangan dalam talian serta ia menerangkan cara pelajar atau penyelidik boleh mencipta penyelesaian inovatif untuk SDGs model. Manakala proses melibatkan tarikh, masa, kos webinar, tempat penganjur serta tarikh tamat promosi. Bagi output program pula, ia memperkenalkan pelajar tentang dunia keusahawanan, memupuk semangat keberanian untuk melancarkan perniagaan serta pelajar atau usahawan muda dapat mengenal pasti mendalam lebih tentang penggunaan SDG model dan produk inovasi keusahawanan. Seperti dinyatakan ini, pelajar seperti ini dalam program ini atau usahawan muda dapat mempelajari atau merasa output program ini melalui SDG model. SDG model adalah salah satu model berkait rapat dengan dunia bisnes yang lebih-lebih lagi membuatkan pembentukan inovasi daripada usahawan dalam bidangnya. Iaitu ini kerana menurut laman Sesawang United Nations mengklasifikasikan SDG sebagai matlamat pembangunan mampan yang bertujuan untuk memajukan perindustrian yang inklusif dan dapat mampan ataupun ia juga menyediakan infrastruktur yang berdaya tahan. Bagi IPO program ketiga di sini pula, inputnya ialah menggalakkan pelajar di universiti awam untuk menggunakan perdagangan digital serta menawarkan bantuan dan pengetahuan kepada PKS untuk berkembang sebagai pemasar digital. Manakala proses pula ia melibatkan tarikh, masa, kategori acara, tempat, laman sesawang serta majlis penutupan. Output bagi program ini lebih kepada ramai usahawan dan pelapis yang berdaya sains serta berdaya tinggi yang dapat dilahirkan dalam kalangan pelajar dan graduan IPT. Ia juga memberi kesumbangan bermakna kepada
kepada pembangunan ekonomi negara. Komen di sini, peserta program atau usahawan muda dapat mempelajari atau merasai output program ini dengan ilmu pengetahuan berkenaan digital commerce, di mana perkara yang dapat disimpulkan dikaitkan dengan dua perkara dalam pelajaran keusahawanan, iaitu salah satunya ciri usahawan yang berjaya menurut jurnal Sabri Wan Hussein, di mana usahawan mestilah berilmu pengetahuan. Tambahan pula, menurut Watt dan Hoy dalam jurnal mereka memperincikan bahawa terdapat beberapa nilai usahawan seperti mempunyai kemahuan tinggi dan pencapaian diri, sifat kebebasan dan juga pelbagai lagi. Baiklah, seterusnya pula ialah syarikat luar Malaysia yang menyediakan modul atau program keusahawanan, iaitu Irfan Khairi Sdn Bhd. Sejak 2005, Irfan Khairi telah membina reputasi di Malaysia sebagai pencipta Open Education di bawah nama Irfan Khairi Sdn Bhd yang telah dirujuk dalam media sebagai jutawan internet. Irfan Khairi telah melahirkan sejumlah besar pemilik perniagaan internet yang makmur. Bermula pada tahun 2016, bagi meluaskan perniagaannya ke negara-negara majoriti Islam di seluruh dunia, Irfan Khairi telah mengasaskan satu institusi di mana Institut di Perniagaan dan IK Expert Ignite di bawah firma media sosial, di mana ia mengajar usahawan untuk menjadi keusahawanan dengan program-program keusahawanan, iaitu berada di Dubai, Emirat Arab Bersatu. Irfan Khairi Sdn Bhd berfungsi sebagai kaedah pembelajaran secara online, memudahkan golongan bekerja atau usahawan yang mendapat ilmu boleh diaplikasikan kepada perniagaan dalam menambah nilai diri, dan perniagaan platform pembelajaran online yang digunakan adalah antara platform tercanggih di dunia dan memudahkan lagi pembelajaran dilakukan demi keselesaan di rumah. Seterusnya, terdapat satu program keusahawanan, iaitu program intensif perniagaan dan strategi media sosial yang melibatkan 14 modul pelajaran. Input bagi modul pertama program ini ialah asas perniagaan internet dan pemasaran media sosial, manakala input modul kedua ialah laman web yang menjual, dan input modul ketiga pula ialah berkenaan dengan penjenamaan diri dalam perniagaan. Proses bagi program ini perlu melibatkan daripada modul 1 sehingga 14 adalah tarikh, masa diambil, tempat penyampai utama, masa tutorial kelas, tugas, intipati program dan juga kelebihan program. Bagi output modul 1 pula ialah usahawan boleh memahami cara membuat perniagaan dalam talian dengan pendekatan yang betul, manakala output modul kedua pula usahawan dapat memaksimalkan pelanggan di laman web. Dan bagi output modul ketiga pula usahawan akan menjadi lebih berdaya saing dalam persekitaran yang mempunyai lebih banyak saingan. Komennya di sini terdapat kaitan dengan ciri-ciri usahawan berdasarkan teori Lamkin dan Das 1996 yang menyatakan usahawan yang bercirikan berinovatif, proaktif, keagresifan, kompetitif serta pengambil risiko adalah ciri-ciri usahawan yang bersikap ini dapat dikaitkan dalam modul-modul sebegini. Baiklah, input bagi modul keempat pula ialah pengiklanan efektif di internet, manakala modul kelima ialah perniagaan dan teknik SEO, serta modul ke-6 pula inputnya adalah YouTube dan pemasaran video. Bagi output pula dalam modul keempat, ia adalah usahawan dapat meningkatkan jualan dalam talian, manakala output bagi modul kelima ia adalah dapat membantu laman web perniagaan usahawan menonjol daripada persaingan. Serta output bagi modul ke-6, usahawan dapat menggunakan video dan melipat kali gandakan keuntungan perniagaan mereka. Komennya di sini terdapat ciri-ciri usahawan yang dilatih oleh Irfan Khairi yang boleh dikaitkan dengan teori Lamkin dan Das adalah proaktif di dalam modul 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13 dan 14, di mana sifat proaktif ialah sifat yang bermotivasi tinggi, serta ini kerana modul-modul ini mengajar usahawan untuk mengejar cita-cita mereka serta meningkatkan motivasi usahawan untuk sentiasa mencari cara dan menimba ilmu dalam perniagaan. Seterusnya, input bagi modul ke-7 program ialah Facebook dan pemasaran media sosial, manakala input bagi modul ke-8 ialah media sosial bagi tahun 2022 dan 2023. Dan input bagi modul ke-9 ialah pemasaran affiliate, di mana bagi output pula ke-7 adalah usahawan dapat mendapat pelanggan berulang kali atau pelanggan yang setia dengan hanya menggunakan platform media sosial secara percuma. Manakala output bagi modul ke-8 ia adalah perniagaan boleh menjadi viral, terkenal kerana trend media sosial terkini yang pada tahun 2022 dan 2023. Manakala output bagi ke-9, usahawan dapat belajar cara mengupah ramah jual untuk memasarkan perniagaan mereka. Bagi komennya di sini, ciri-ciri pengambil risiko bagi usahawan dalam teori Lamkin dan Das juga dapat dikaitkan dengan modul 7. Tambahan pula, usahawan yang mengambil risiko dalam perniagaan perlu sentiasa ada sifat ingin mencuba dan bersedia untuk gagal dalam proses pembelajaran.
Baiklah, bagi modul ke-10 pula, inputnya adalah pemasaran email dan komunikasi. Manakala modul ke-11 pula iaitu analisa perniagaan internet dan input modul ke-12 ialah menghasilkan konten video viral. Bagi output pula, ke-10 adalah dapat membantu usahawan mempelajari kaedah dan teknik untuk menyusun senarai data mereka sendiri tentang bakal pelanggan mereka. Manakala output bagi modul ke-11 ialah salah satunya usahawan berkebolehan dalam menganalisa laman web mereka sendiri. Dan output ke-12 pula, ia dapat membantu pasaran perniagaan usahawan. Komennya di sini, terdapat teori blueprint action plan iaitu di mana dalam modul 11 dan kesan modul ini adalah usahawan dapat menganalisa aktiviti perniagaan mereka. Tambahan pula apa yang dapat dikaitkan dengan teori blueprint dan plan action ini menurut Sally Bischoff iaitu pada tahun 2016 ia menyatakan organisasi boleh menggambarkan diri mereka secara holistik dengan bantuan pelan tindakan atau juga dikenali sebagai blueprint perniagaan. Baiklah, input bagi modul kedua terakhir program ini iaitu ke-13 ialah pembelajaran tentang copywriting. Manakala input bagi modul yang terakhir iaitu 14, ia adalah modul di mana ia secara bersemuka juga dikenali sebagai bawa perniagaan anda ke next level. Bagi output modul ke-13, salah satunya ialah usahawan dapat mengetahui cara mudah untuk menulis iklan media sosial dan laman web serta skrip video. Manakala output bagi modul terakhir ini ialah usahawan dapat meningkatkan semangat motivasi dalam diri mereka serta menjadi proaktif untuk perniagaan mereka. Jadi, komennya di sini daripada modul 1 sehingga modul ke-14 ia menyediakan pendidikan keusahawanan serta meningkatkan motivasi usahawan dalam perniagaan mereka dengan memenuhi keperluan mereka iaitu kejayaan, keinginan dalam kejayaan. Dan ia akan dapat dikaitkan dengan teori Maslow hierarki yang dinyatakan dalam artikel Saul McLeod 2018 yang menyatakan teori Maslow hierarki adalah teori motivasi kepada manusia yang terbahagi kepada 4 bahagian. Tuntasnya, salah satu daripada 4 teori motivasi yang dapat dikaitkan dengan modul-modul ini ialah aktualisasi diri. Ini kerana Saul McLeod menyatakan keperluan aktualisasi diri adalah memerlukan untuk mencapai potensi penuh seseorang, mencari kepuasan dalam kehidupan sendiri dan juga mengejar pembangunan peribadi. Baiklah, bagi institusi terakhir luar Malaysia adalah Universiti Stanford di mana sejarah universiti ini bermula apabila Leland Stanford, seorang student dari California dan isterinya Jane mencipta Universiti Stanford pada tahun 1885. Ini adalah dengan niat untuk memajukan umat manusia dan tamadun. Seterusnya, fungsi Stanford adalah menerapkan nilai-nilai seperti integriti, kepelbagaian, hormat, kebebasan, menyiasat dan bersuara, kecekalan serta optimisme. Tambahan pula, terdapat 2 program keusahawanan daripada universiti ini iaitu FLI in Entrepreneurship Taking the Lead dan juga FLI in Entrepreneurship Workshop Series di mana ia adalah berkolaborasi bersama kelab-kelab di dalam Stanford University. Baiklah, seterusnya bagi IPO program pertama ialah inputnya asas menjadi usahawan dan perbincangan tentang langkah permulaan proses keusahawanan. Manakala proses yang terlibat adalah tarikh, hari, masa, jenis acara, terbuka kepada siapa, keistimewaan program seperti menyediakan permintaan penginapan kepada orang kurang upaya dan penceramah. Bagi output pula, usahawan muda atau pelajar dapat tahu bagaimana hendak mengorak langkah permulaan perniagaan dengan model BMC. Komennya di sini seperti apa yang dinyatakan dalam program ini dapat dikaitkan dengan teori pembelajaran keusahawanan iaitu BMC, Business Model Canvas. Seterusnya, bagi IPO program terakhir iaitu yang kedua, inputnya ialah terlibat dengan hari pertama sehingga hari ketiga dan proses yang terlibat adalah tarikh, hari, masa, tempat juga rujukan lanjut tentang program ini. Bagi output program ini, ia dapat menjadikan pelajar sebagai usahawan yang berjaya dengan berilmu pengetahuan tentang undang-undang dan penjagaan kewangan dalam bidang keusahawanan. Komennya di sini seperti yang dinyatakan dalam output program, terdapat kaitan dengan ciri-ciri keusahawanan berjaya dalam perspektif Islam iaitu kebebasan dalam melakukan banyak hal dan mempunyai kemahuan tinggi. Seterusnya di sini ialah kesimpulan bagi tugasan ini yang melibatkan cadangan daripada saya. Baiklah, bagi pendapat saya, setelah menilai daripada segala aspek yang saya bercadang adalah untuk setiap daripada modul dan program keusahawanan perlu menyelitkan isi program yang melibatkan 2 perkara iaitu kaitan keusahawanan dan strategi Blue Ocean serta keusahawanan Industri 4.0 iaitu juga dikenali sebagai technopreneurship di mana ia adalah untuk penambah baik program di masa akan datang.
Jadi, kita sudah ke penamatnya. Terima kasih kerana meluangkan masa anda di sini. Dengan ini saya mengundurkan diri. Assalamualaikum. Bye-bye.